الدين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan mahabbah dan mawaddahnya, dapat lagi kita sama-sama berkumpul semula setelah beberapa bulan kita tangguhkan pengajian kita. Dan Alhamdulillah hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita, pengajian tafsir. Cumanya saya rasa kita masih lagi di peringkat awal, so kita boleh cakap kita baru habislah daripada tafsir juzuk ke-30 dengan menggunakan tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Alhamdulillah kita telah selesai dan kita telah pun masuk sebenarnya bulan 2 yang lepas kita dah masuk ke tafsir surah Al-Fatihah dengan menggunakan tafsir Hamka. Tafsir Hamka, seorang ulama tafsiran ulama Indonesia. So insya-Allah yang tu kita akan sambung pengajian kita pada hari ini. Cuma kalau saya boleh flashback sikit je, kita pun sebenarnya barulah mula, tak adalah banyak mana lagi dengan tafsir Hamka ni. Kita baru masuk dalam surah Al-Fatihah yang pertama, iaitu Fatihatul Kitab lah, surah Al-Fatihah. Dan dalam pengajian kita yang lepas, kita cuma baru masuk, memang betul-betul sikit barulah kita baru tahu apakah maksud Al-Fatihah, iaitu pembuka, dan surah Al-Fatihah lah membuka Al-Quran kita. Okay? InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi, dan kalau sempat insyaAllah kita akan cuba masuk ayat pertama dan ayat kedua lah. Okay? So saya terus pergi ke dan untuk tafsir Hamka ni, kalau kita tengok tafsir Hamka ni pun huraian dia macam tafsir Munir jugalah, dia boleh dikatakan detail juga, terperinci, namun sesuailah untuk kita orang-orang awam yang nak membaca. Cumanya untuk pengajian kita, saya cuba untuk fokus pada, kita cuba dapatkan hikmah dan juga pengajaran daripada ayat Quran tu lah. Ada pun perbahasan yang sangat detail, yang tu saya skipkan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku, mungkin nak baca, nanti boleh baca kemudian. Kalau tak faham ke ataupun ada muskilah apa-apa, nanti boleh bertanya lah. Tapi saya nak fokus terus kepada intipati ayat. Okay? Dan cuma saya ada masuklah beberapa perbahasan sekadar untuk penambah ilmu kita, insyaAllah. Okay. Jadi saya terus pergi ke muka surat, kalau tengok kat skrin ni muka surat 84, tapi tak apa, saya ke belakang sikit je muka surat 83, tapi saya sekadar nak baca beberapa perenggan akhir je. Okay, jadi dalam tafsir Hamka ni, dalam tafsir Hamka membincangkan tentang surah Al-Fatihah. Okay, kita masuk kepada ayat pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okay, itulah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Seperti mana yang kita maklum, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, walau bagaimanapun, sebenarnya ulama berbeza pendapat berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ulama berbeza pendapat. Saya ringkaskan je perbezaan pendapat dia adalah disebabkan yang pertama ni, saya bacakan dia punya persoalan seperti mana Hamka cakap dalam kitab ni. Apakah Bismillah di permulaan surah itu masuk ke dalam surah ataupun di luar surah? Maksudnya, adakah Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca ni, dia sebahagian daripada surah Al-Fatihah ataupun dia bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah? Yang kita faham sekarang ni dia sebahagian lah, sebab tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca dalam sembahyang, kita baca Bismillah tu, betul lah. Sebab apa? Kita kira Bismillah tu dia sebahagian daripada dalam Al-Fatihah. Apa efek dia? Tak kisahlah Bismillah ni masuk ke tak masuk, apa masalahnya? Okay, efek ni adalah kalau pendapat ulama kita berpegang mengatakan bahawasanya Bismillah tu adalah sebahagian daripada Al-Fatihah, maksud dia adalah ayat 1 daripada 7. Maksudnya bila kita solat, kita kena bacalah Bismillah tu. Sebab kalau kita tak baca Bismillah, kan antara rukun dalam solat antaranya membaca surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Bukan baca separuh, bukan baca satu ayat. Dia kena baca semua. Jadi kalau siapa kata Bismillah tu adalah sebahagian daripada Al-Fatihah, so dia kena baca, memang angkat takbir, lepas doa iftitah tu dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia kena masukkan Bismillah tu.
Itu efek dia. So dia bukan sekadar perbahasan saja-saja, tak ada manfaat, dia ada manfaat dia, dia ada kesan dia. Tapi kalau pendapat ulama yang mengatakan bismillah tu tidak sebahagian daripada ayat Quran, so sebab tu dalam fiqah mereka tak baca. So kadang-kadang kita pergi buat umrah, buat haji dan sebagainya, ataupun kita pergi ke negara lain, kadang-kadang dia terus angkat takbir, Allahu Akbar, dia diam sekejap, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia terus tak Alhamdulillah. Bismillah di mana? Ya, so bismillah di mana tu mungkin dia tidak baca ataupun mungkin dia dia senyapkan. Sebab bagi mereka bismillah tu tidak termasuk dalam salah satu daripada surah Al-Fatihah. Ya? So itu efek dia, itu kesan dia. Okay? Kenapa kena bismillah ni dibincangkan, sama ada dia salah satu ataupun tidak. Okay, boleh. Okay, kita terus masuk kepada gambar ataupun dekat skrin kita ni. Okay, kita tengok Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okay, kita tengok perenggan yang seterusnya. Dia kata, dan titik pertemuan faham mereka menunjukkan bahawasanya yang atas tu ada satu tadi kan, so saya skip yang atas tu lah. Okay. Dia kata titik pertemuan faham mereka menurut ajaran Rasulullah SAW sendiri sekalian surah Al-Quran yang 114 surah kecuali surah Bara'ah At-Taubah semuanya mulai menuliskannya dengan Bismillah, itu selengkapnya. Menurut yang tertulis pada dalam ayat 30 surah An-Naml itu, maka mushaf pertama yang ditulis oleh penitia yang diketuai oleh Zaid bin Thabit atas perintah Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar itu adalah menurut yang diajarkan Nabi. Pakai bismillah di awal permulaan surah kecuali Bara'ah. Dan mushaf Sayyidina Uthman bin Affan pun ditulis dengan cara demikian pula. Semua pakai bismillah kecuali Bara'ah. Okay, saya ringkaskan je. Yang ni Hamka ada maksudkan. Yang pertama, Hamka kata walaupun kedua-dua, kita kata ada dua pendapat kan. Ada pendapat kata bismillah tu bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Pendapat kedua pula kata bismillah tu adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Okay. Itu perbezaan pendapat antara dua-dua pandangan ni. Tapi kedua-dua pandangan, kedua-dua kelompok ini mereka bersetuju dengan kita tak semestinya cari yang kita berbeza pendapat dengan. So kadang-kadang dalam kita berbeza pendapat kita ada persamaan, ada benda yang kita sepakat. So ulama semua bersepakat bahawasanya tak kisahlah bismillah tu masuk ke tak masuk ke dalam surah Fatihah ke dalam surah lain, yang penting, yang pasti bismillah itu ditulis pada setiap permulaan surah. Sebab tu kalau kita buka Quran kita, bismillah tu ada ditulis di setiap permulaan surah kecuali surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam Quran, bukalah daripada surah Fatihah sampai habis sekalipun, cek setiap awal surah tu mesti ada bismillah, 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 kecuali pada surah At-Taubah. Surah At-Taubah, Bara'atun minallah, surah Bara'ah tu dia tak ada bismillah di awalnya. Bahkan dalam kita membaca Quran, ulama kata makruh untuk kita membaca bismillah pada surah Bara'ah. Tidaklah kata haram, tapi makruh. Kalau boleh kita tinggalkan. Kalau kita nak baca surah Bara'ah tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bara'atun minallah, kita terus je masuk. Kan tak perlu baca bismillah. Okay. Selingan sedikit, walaupun kita ni surah Fatihah kan, kita bukanlah surah Bara'ah, tapi selingan sikit lah kenapa tak boleh baca bismillah dekat awal surah Bara'ah. Sebab dalam surah At-Taubah tu ataupun permulaan surah At-Taubah tu, Bara'atun minallah tu, dia cerita tentang perang. Okay, permulaan ataupun tema ayat dia, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca surah Taubah ni, awal-awal tu dia cerita tentang peperangan. So bila tengah cerita tentang peperangan, cantik tak kalau kita mulakan membaca tentang perang tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tu maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya benda yang manis, benda yang orang kata apa, benda yang baik-baik je, benda yang dia lovely lah kan, benda yang cerita tentang kasih sayang. Tuk-tuk masuk cerita perang. So dia macam tak tally kan antara bismillah tu sendiri dengan surah Bara'ah. Sebab tu ulama kata dimakruhkan membaca basmalah pada awal surah At-Taubah. Selain daripada tu tak ada masalah. Okay? Jadi disebabkan tu saya masukkan sedikit tadi. So ulama semua bersepakat apapun bismillah tu masuk ke tak masuk ke, yang penting dia ditulis pada setiap permulaan surah.
sama ada Al-Quran yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar ataupun Quran yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman. Itu dia cerita Abu Bakar Uthman tu. Okay. Kedua-dua zaman ni pun dalam Quran yang ditulis pada kedua-dua zaman ini, Bismillah itu ditulis. Okay, boleh? Okay. Sedikit lagi selingan saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan, sejarah berkaitan dengan penyusunan Al-Quran ataupun pengumpulan Al-Quran, Jam'ul Quran. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham, bila kita kata Quran ditulis pada zaman Abu Bakar, Quran ditulis pada zaman Uthman, bukan maksudnya Quran lain-lain. Bukan direka-reka zaman Abu Bakar ada tulis lain, zaman Uthman ada tulis lain. Bukan. Dia bukan ditulis semula, tapi dia dikemaskan. Kan? Apa maksud kemaskan kat sini? Sebab pada zaman Nabi, penulisan Al-Quran tu dah berlaku ke belum? Berlaku. Walaupun tidak banyak, walaupun tidak rancak, tapi penulisan ayat Quran tu ada. Nabi SAW minta para sahabat yang pandai menulis untuk tulis ayat Quran, tapi bukan untuk rujukan, bukan untuk dia baca pun. Tulisan tu adalah sebagai untuk simpanan sahaja. Nabi SAW suruh tulis, yang ni untuk simpan je. Tulisan-tulisan ayat Quran ini disimpan saja. Bukanlah nak jadi rujukan, semua orang datang baca tu, tak. Sebab apa? Sebab pada zaman Nabi dulu, tak ramai pun yang pandai membaca. Mereka adalah masyarakat ummi, masyarakat yang tidak pandai membaca dan menulis. So, diorang tak ada keperluan pun untuk membaca, diorang tak gerti pun untuk membaca. Cumanya orang-orang yang tertentu saja pandai menulis, pandai membaca, diorang yang tuliskan Al-Quran. Okay. So, diorang dulu tulis bukan ada kertas A4, tuan-tuan dan puan. Bukan ada kertas A4 dulu, ambil sehelai tulis, ambil sehelai tak. Diorang tulis atas batu, atas pelepah tamak, atas kulit binatang, atas daun dan sebagainya. So sebab tu saya kata dia tidak boleh nak dikompilekan jadi buku. Dia longgok, dia jadi longgok di rumah Nabi SAW. Longgok yang baik lah kan, Al-Quran kan. Maksudnya disimpan di rumah Nabi SAW. Okay, bila Nabi SAW wafat, masuk pada zaman Abu Bakar. So pada zaman Abu Bakar berlakunya satu peristiwa di mana berlakunya satu peperangan Al-Yamamah nama dia. Dalam peperangan Yamamah ni ramainya para sahabat yang syahid, para sahabat yang hafal Quran, mereka syahid di medan peperangan. So diorang kan, para sahabat ni kan semua hafal Quran. So Quran tu dalam kepala otak mereka. Diorang tak menulis, diorang semua simpan dalam kepala. Tapi bila dah ramai orang yang menghafal tu mati syahid, jadi Sayyidina Umar ketika itu, bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia risau apabila makin ramai orang hafal Quran syahid mati, so Quran pun akan hilang, pergi bersama dengan mereka yang syahid. So Sayyidina Umar pun pergi jumpa Abu Bakar dan minta untuk Abu Bakar keluarkan satu arahan untuk dibukukan Al-Quran secara proper. Yang ada pada zaman Nabi tu dia sekadar pelepah tamak, kulit-kulit macam tu je. So zaman Sayyidina Abu Bakar tu, waktu tu pun dah makin maju dan sebagainya, kemudahan pun makin bertambah berbanding zaman Nabi. So Sayyidina Umar pun minta Abu Bakar untuk keluarkan arahan, dikumpulkan. Saya pun pendekkan cerita lah, ceritanya panjang lagi. Jadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar pun dikumpulkan dan sebagainya. Masuk zaman Sayyidina Umar, lepas Abu Bakar kan Sayyidina Umar tak ada masalah. Semua orang pakai Quran yang sama yang dipakai pada zaman Abu Bakar. Ada beza ke Quran zaman Abu Bakar dengan Quran zaman Nabi? Tak ada beza dari sudut konten. Apa yang Nabi SAW baca, 30 juzuk tu jugalah ada pada zaman Abu Bakar. Okay. Maksudnya semuanya ada zaman Abu Bakar. Masuk zaman Sayyidina Uthman, ketika itu berlaku pula peristiwa yang lain. Disebabkan perbezaan bacaan qiraat yang berbeza. Kan dalam kita mengaji ni, kita ni sebenarnya baru baca satu jenis qiraat yang kita baca. Hafs and Asim kan. Ada qiraat-qiraat lain, kita tuan-tuan dan puan ada pergi travel ke ataupun dengar imam-imam baca, kita baca Maliki Yaumiddin, ada orang baca Maliki Yaumiddin kan. Kita pula kata sesat ni bacaan ni, itu bukan sesat tuan-tuan dan puan. Itu qiraat yang berbeza. So zaman Sayyidina Uthman, bila ada sahabat ni mereka berkumpul ataupun tabi'in mereka berkumpul ni, beramai-ramai berkumpul, bila diorang dengar bacaan qiraat yang berbeza di antara satu sama lain, biasalah kawan ni daripada Mekah, kawan ni daripada Madinah, sekelompok ni daripada Iraq, sekelompok ni daripada Kufah ataupun Basrah. So bila datang pada negara yang berbeza, lahjah ataupun qiraat mereka pun berbeza. Macam kita lah, bila kita duduk kelompok ramai-ramai, ada orang Selangor, orang Kelantan, orang Johor, orang Melaka, orang Negeri Sembilan, Sabah Sarawak. So lahjah tu berbeza, kan? Lahjah tu berbeza dan bertukar-tukar kan.
Jadi zaman Sayyidina Uthman ni, mereka bila dengar bacaan Quran berbeza antara satu sama lain, lala sekali membawa kepada pergaduhan. Dia gaduh. Dia kata, aku belajar dengan Ibnu Abbas baca ayat Quran ni macam ni lah. Orang tu pula kata, aku belajar dengan Ibnu Mas'ud baca dia macam ni. Kau salah, aku salah, kau salah, aku salah. So dia pun bergaduh dalam bacaan qiraat tu, yang akhirnya mereka sampai tahap mengkafirkan antara satu sama lain. So zaman Sayyidina Uthman tu dibukukan sekali lagi Al-Quran, orang kata finalized version, yang mana semua qiraat tu boleh masuk dalam Quran Mushaf Uthmani tu, Quran pada zaman Uthman. So selesai masalah, dan Quran itulah kita pakai sampailah ke hari ini. Boleh So itu ringkasan je lah, saya ceritakan ringkasan. Jadi nak katanya, Quran yang ada pada zaman Nabi sama je Quran yang ada pada zaman Abu Bakar, sama je dengan Quran yang ada pada zaman Sayyidina Uthman, sama je dengan Quran yang ada pada kita hari ini. Cumanya bentuk orang kata dia kemaskan, dia perbaiki. Bukan perbaiki ayat tu, bukan Sayyidina Uthman baca Quran tu ayat ni salah, betul kan? Bukan. Mana boleh ayat Quran tu salah, tu kalam Allah SWT kan. Cumanya dia cuma penyusunan, dia cuma cantikkan lagi susunan dan sebagainya tu. So itu yang dilakukan berbeza pada setiap zaman tu. Jadi pada zaman Abu Bakar ke, pada zaman Sayyidina Uthman ke, Bismillah tu memang dah ditulis di awal setiap surah, kecuali surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Boleh So itu yang saya cuba untuk ringkaskanlah dalam beberapa perenggan yang ada ni berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tuan-tuan? Jadi macam saya kata tadi, tak kisahlah Bismillah tu sebahagian ke tak sebahagian ke daripada surah Fatihah. Yang penting memang Bismillah ada dalam Al-Quran dan ditulis. Jangan pula orang duk bergaduh Bismillah ni sebahagian, orang berkhilaf Bismillah ni sebahagian ke tak bersebahagian. Kita pula ambil pandangan tak payah baca Bismillah ni bukan Quran. Tak boleh lah. Sebahagian dia ditulis dalam Quran. Cumanya yang dijadi khilafnya, dia sebahagian ketak dengan surah Fatihah. Okay, kita tengok perenggan yang bawah tu, dia kata tentang Bismillah ada di permulaan tiap-tiap surah. Kecuali surah Bara'ah atau Taubah, tidaklah ada perselisihan ulama. Yang diperselisihkan ialah terletaknya di pangkal surah itu, menjadikan ia termasuk dalam surah itukah, atau sebagai pembatasnya dengan surah-surah yang lain sahaja, atau ia menjadi ayat tunggal sendiri. So inilah yang ulama berkhilaf. Ulama tak ada masalah, tak berkhilaf tentang Bismillah tu ditulis ke tak dalam Quran. Memang dia semua setuju ditulis. Tapi diorang berkhilaf, adakah Bismillah tu kita kira sebagai ayat satu. Dan surah Al-Fatihah kan ada 7 ayat. So Bismillahirrahmanirrahim itu ayat satu. Ataupun dia sebagai orang kata pemisah saja antara surah yang sebelum dan surah yang selepas. Ada Bismillah tu sebagai pemisah. So itu yang ulama berbeza pendapat. Golongan terbesar dari ulama salaf berpendapat bahawa Bismillah di awal surah adalah ayat pertama dari surah itu sendiri. Beginilah pendapat ulama salaf Makkah, baik fuqahanya atau ahli qiraat, di antaranya Ibnu Katsir, termasuk dua ahli qiraat termuka Asim dan Al-Kisai. So ini antara pandangan ulama yang besar juga, yang ramai, yang boleh dikatakan ramai, majoritinya mengatakan bahawasanya Bismillah itu sebahagian daripada surah. Yang kita bincang sekarang ni surah Al-Fatihah. Dan Imam Syafi'i di dalam fatwanya yang jadid, fatwa yang baru, demikian pula pengikut-pengikut beliau. So Imam Syafi'i sendiri pun mengatakan bahawasanya Bismillah tu sebahagian daripada Al-Fatihah. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i kita baca kuat Bismillahirrahmanirrahim tu, sebab imam mazhab kita sendiri pun Imam Syafi'i mengira Bismillah tu sebagai sebahagian daripada Al-Fatihah. Kalaulah kita ni tuan-tuan dan puan, kita ni kan kita duduk di Malaysia, kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tak bolehlah kita jadi imam tu tak baca Bismillah. Lagi-lagi kita kata kita bermazhabkan Imam Syafi'i kan. Sebab apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i wajib membaca Al-Fatihah dan Bismillah termasuk dalam Al-Fatihah. Faham Ada mazhab lain, nanti kita tuan-tuan dan puan pergi umrah ke, ada rezeki pergi haji ke, dengan imam tak baca Bismillah, starting dia terus Alhamdulillahirrabbilalamin, janganlah kita kata sesat pula. Sebab dalam mazhab dia tidak membaca Bismillah. Sama ada dia tak baca langsung, atau sebenarnya dia baca tapi dia baca dengan sir, dia baca dengan diam. Maksudnya dia tak cakap kuat-kuat Bismillahirrahmanirrahim, dia tak cakap kuat-kuat, dia cakap slow je, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah tu baru dia kuat. Bismillah tu dia baca tapi dia baca sir. Itu cerita dalam fiqh. Cerita dalam Qurannya Bismillah tu masuk ke tak masuk, itu je.
Cerita dalam fiqahnya barulah baca kuat ke, baca perlahan ke, tak baca langsung. Okay, boleh So itu ringkasan. Dan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ahmad pada salah satu di antara dua katanya. Demikian pula kaum Al-Imam Yaqub. Itu saya telah itu dia sebutkan orang-orang yang memegang pendapat Bismillah tu sebahagian daripada Al-Fatihah. Okay, kita tengok muka surat 85 dia kata alasan mereka. So ni kita nak dengar apa dia alasan dia. Kenapa dia kata Bismillah ni sebahagian daripada Al-Fatihah? Dia kata alasan mereka ialah kerana telah ijma' seluruh sahabat Rasulullah SAW dan yang datang sesudah mereka berpendapat bahawa Bismillah itu wajib ditulis di pangkal setiap surah kecuali di pangkal surah At-Taubah. Dikuatkan lagi dengan larangan keras Rasulullah SAW masukkan kalimat-kalimat lain yang bukan termasuk di dalamnya sehingga Al-Quran itu bersih dari yang bukan wahyu. So ulama-ulama yang memegang pendapat kata Bismillah ni sebahagian daripada Al-Fatihah, dia kata sebab ijma' para sahabat. Ijma' maksud apa ijma' kan? Ijma' ni bukan majoriti Ijma' ni bukan majoriti. Contoh kita kat sini ada berapa orang? So kalau kita ada 20 orang, so kita kata, saya selalu bagi contoh ni dekat student saya lah. Saya kata, contohlah kalau kita nak pergi makan-makan. So kita pun open, nak makan apa? So semua orang kata nak makan tom yum contohnya. So daripada 20 orang dalam kelas tu, 20-20 cakap nak makan tom yum. 20-20 memang tom yum, semua sebut tom yum kan, tanpa ada bantahan. So itu kita panggil ijma'. Maksudnya keputusan itu tidak boleh disangkal lagi sebab semua orang memang nak makan tom yum contohnya. Tapi kalau saya kata okay, kita nak makan apa? Contoh 18 kata nak makan apa? 18 kata nak makan tom yum, 2 kata nak makan mamak contohnya. So kita tak kata itu ijma', itu kita kata majority. So sebab tu ijma' ni dia adalah sangat besar, sangat kuat. Dalam agama kita, antara sumber pendalilan pertamanya Quran, yang keduanya sunnah, ketiga ijma' para sahabat, ijma' ulama. So sebab tu ijma' ni satu benda yang besar, yang penting. Sebab bila semua orang setuju ini memang setuju tanpa semua disangkal lah. Maksudnya 10 orang 10-10 setuju yang tu, 10 orang pilih yang tu kan. So itu ijma' dia sangat kuat. Ada yang keempat sekali kias lah. Tapi bukan kata majoriti tu tak bagus. Baguslah kita majoriti kan, daripada 20, 18 pilih yang ni, 2 pilih yang lain. So kita ikut majoriti lah. Macam mana kita nak memuaskan hati semua orang kan. So majoriti tu pun bagus. Kan, dalam kita bersyura, bermesyuarat, kadang-kadang kita mengikut majoriti. Yeah. So itu berkaitan dengan ijma'. Okay. Dan Nabi SAW melarang untuk menulis benda-benda lain selain ayat Quran je dalam Quran. So ulama kata bila Nabi sendiri larang tulis ayat-ayat lain selain daripada Quran, ini menunjukkan Bismillah tu sebahagian daripada Quran lah. Sebab Nabi tak pergi tulis benda lain. So kenapa nak tulis Bismillah kalau dia bukan sebahagian daripada Quran? So bila Nabi suruh tulis Bismillah, dalam tempat lain Nabi pula cakap jangan tulis benda yang bukan Quran. So ulama faham Bismillah tu adalah Quran. Yang faham kan? Nabi suruh tulis Bismillah dalam Quran. Nabi cakap jangan tulis benda lain yang bukan Quran dalam Quran. Nak tulis benda-benda lain dan bermulalah tiba-tiba nak tulis tak boleh. Tulis Quran saja. So itu menunjukkan bahawasanya Bismillah itu adalah sebahagian daripada Quran. Okay, boleh kemudian ada pun kalimat amin yang jelas-jelas diperintahkan membacanya oleh Rasulullah sehabis selesai membaca waladhdallin, terutama di belakang imam ketika solat jahar. So amin tak ada isu lah. Amin memang bukan sebahagian daripada ayat Quran kan. Lagi tidak boleh dimasukkan atau dicampurkan ke dalam Al-Quran, khususnya Al-Fatihah. Ketika menulis mushaf, apatah lagi menambahkan Bismillahirrahmanirrahim di pangkal tiap-tiap surah. Okay. Pendapat ini dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okay. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik, Nabi SAW pernah berkata, unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Telah diturunkan kepadaku tadi satu surah, lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. So bismillah tu adalah sebahagian daripada ayat Quran. Okay? Bismillah tu adalah sebahagian daripada sebahagian ayat Quran. Sebabnya bila Nabi baca surah tu Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim. So tu ulama kata dia adalah sebahagian. Sama juga macam ada hadis bawah satu lagi tu, idza qara'tum alhamdulillah ay suratul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Quran was sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha.
Apabila kamu baca Alhamdulillah, iaitu surah Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata kalau kau baca Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ihda ayatiha, salah satu daripada ayat. Okay. So itulah pendapat berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Okay, kalau kita tengok perenggan bawah tu, ringkas je. Tadi kata ada dua pendapat kan. So pendapat satu dia cerita panjang, Hamka cerita panjang. Pendapat kedua, Hamka pendekkan je. Akan tetapi satu pendapat lagi, Bismillahirrahmanirrahim di pangkal surah itu adalah ayat tunggal. Diturunkan untuk penjelasan batas atau pemisah. Maksudnya Bismillah itu sekadar pemisah je antara surah sebelum dan surah selepas. Okay. Yang ni Hamka dia tak urai panjang lah. Sebab apa? Hamka sendiri pun berpegang dengan pendapat yang pertama. Biasalah kita yang mana yang kita berpegang tu lah kita urai panjang sikit kan. Yang kita tak berpegang tu kita tak adalah dipanjangkan sangat perbahasan tu. Okay. So itu berkaitan dengan Bismillah sama ada dimasuk sebahagian atau tidak dalam surah Fatihah. Okay. Kita teruskan lagi insya-Allah muka surat seterusnya 87. Yang bawah tu saya dah ringkaskan. Kita masuk yang ni kita masuk pada tafsiran tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tu pun kalau nak ditafsirkan tu pun panjang dah kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Artinya, aku mulailah pekerjaanku ini menyiarkan wahyu ilahi kepada insan di atas nama Allah itu sendiri yang telah memerintahkan aku menyampaikannya. Okay. Hamka kata inilah contoh teladan yang diberikan kepada kita supaya memulai sesuatu pekerjaan penting dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Laksana yang teradat bagi satu kerajaan bila menurunkan suatu perintah menjadi kuatlah ia kalau ia disampaikan di atas nama penguasa tertinggi, raja atau kepala negara, sehingga jelaslah kekuatan kata-kata itu yang bukan atas kehendak yang menyampaikan saja dan tampak pertanggungjawaban. Okey. Surah pertama yang kita mulakan Al-Quran ni adalah surah Al-Fatihah. Dan ayat pertama yang kita mulakan Al-Quran ni adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang Hamka kata kita perlu untuk contohi dan kita perlu teladani. Kita ni daripada kita buka mata sampailah kita tutup mata balik, banyak perbuatan yang kita buat. Buka mata, masuk tandas kan, minum air, pergi mandi, keluar tu pakai baju, macam-macam. Makan, sarapan pagi, naik kereta, turun kereta, masuk office, keluar buka komputer ke, buka buku ke, apa sebagainya. Kita banyak perbuatan yang kita lakukan dan alangkah baiknya sekiranya perbuatan-perbuatan ini kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Sebab kita mengharapkan keberkatan daripada setiap perbuatan yang kita buat. Kalau benda tu baik, kita harap Allah Subhanahu Taala berkati perbuatan kita tu. Kalau benda yang kita buat tu tak baik, sama ada kita sengaja ataupun kita tak sengaja, kita tak perasan, semoga dengan keberkatan Bismillahirrahmanirrahim tu Allah SWT menghalang kita ataupun menjauhkan kita daripada perkara yang salah tu kan. Kadang-kadang kita tak pasti, kita tak perasan, kita tak tahu. So dengan Bismillah tu Allah selamatkan kita. Okay. Sebab tu Hamka kata itulah yang perlu diteladani, seperti mana kalau kita baca perutusan daripada agung, perutusan pada raja, sultan, dia kata yang kepala negara. Kalau kita baca satu arahan tu, arahan sila sila lakukan pembayaran. So bila dengar arahan macam tu kita macam sambil lewa je lah. Tapi di sini terdapat satu arahan di bawah yang dipetuan oleh agung YDPA, ataupun ini adalah satu arahan daripada sultan. Bila kita dengar ada nama raja, nama ketua, ini adalah satu arahan daripada bos tertinggi mengarahkan kita untuk, so bila dengar dengan nama yang besar tu kan, dia menjadi satu orang kata satu urusan, satu arahan yang sangat serius, sangat penting. Sebab tu Hamka kata tampak pertanggungjawaban, maksudnya ada tanggungjawab besar untuk kita tunaikan satu perkara itu. So sebab tu dimulakan Al-Fatihah ini dengan Bismillah. Siapa lagi paling besar kan? Lebih besar daripada segala ketua-ketua, raja-raja dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW disuruh menyampaikan wahyu itu di atas nama Allah. Itu yang Nabi SAW start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia Rasulullah itu tidaklah
lebih dari manusia biasa, tetapi ucapan yang keluar dari mulutnya bukanlah sewenang-wenang atas kehendaknya sendiri. Allah lah yang memerintahkan, dari yang mempunyai nama itu dia mengambil kekuatan. Okay, di sini Nabi SAW ini sebagai satu gambaran bahawasanya Nabi SAW dia ni walaupun Muhammad bin Abdullah ni seorang Nabi, okay, dia juga merupakan seorang manusia biasa, pada asalnya manusia biasa. Kemudian diangkat darjatnya apabila dia menjadi seorang Nabi, seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mulialah darjat Nabi SAW melebihi mana-mana manusia. Kalau tanpa amanah itu, maka Muhammad bin Abdullah samalah seperti manusia-manusia yang lain. So walaupun Muhammad bin Abdullah tu manusia biasa dari sudut manusia lah, tapi dari sudut kemukjizatan, syafaatnya, dia Rasul. Kan itu kita tak nafikan lah. Tapi apa yang keluar daripada mulut, maksudnya Nabi Muhammad SAW ni, dia manusia biasa. Dia buang air, dia lapar, dia sedih, dia rasa kasih sayang, dia sukakan pasangannya. Manusia biasa kan. Tapi walaupun dia manusia biasa dari sudut itu, kata-kata Nabi SAW yang keluar daripada mulutnya semuanya adalah wahyu daripada Allah SWT. Sebab tu Allah SWT kata Nabi ni, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidak terkeluar daripada wama yantik, tidak disebut ataupun tidak keluar daripada mulut Nabi itu yang mengikut hawa nafsu, kecuali ia adalah wahyu daripada Allah SWT. Bila Nabi cakap, itu adalah wahyu daripada Allah SWT. Ini dari sudut penyampaian syariat. Apabila Nabi cakap tentang syariat, maka itu adalah wahyu Allah SWT. Apabila Nabi cakap luar benda-benda biasa, benda-benda dunia, itu sebagai manusia biasa. Kan kita jangan kita kena faham dan kita kena bezakan kan. Bila Nabi cakap berkaitan dengan syariat, itu adalah wahyu daripada Allah SWT, bukan Nabi pandai-pandai. Tapi ada ketika Nabi bercakap berkaitan dengan perkara duniawi, so itu sebagai seorang manusia. Sebab tu dalam satu kisah Nabi SAW, ada waktu tu orang di Madinah kan, dia menanam kurma dan sebagainya kan. So bila dia tanam kurma ni, so ada banyaklah cara, banyaklah kaedahnya kan, skill nak menanam. Siapa yang berkebun ke apa semua tu, dia tahulah kan ada skill dia yang ni kena letak baju ke, yang ni kena kering ke, yang ni kena balut ke semua kan. So ada skill-skillnya lah. Okay, jadi Nabi SAW pernah sekali dia cakap dekat yang tanam kurma ni, kenapa tak dia buat proses, dia panggil proses pendebungaan. Saya pun tak pasti apa yang dia buat kat kurma tu kan. So bila dia buat proses tu, bila Nabi cakap, orang tu buatlah sebab Nabi yang cakap. Takkan aku tak nak buat. Dia pun buatlah. Ada something lah dia buat pada kurma tu. Tapi lalas sekali tengok-tengok kurma tu tak menjadi. Pokok kurma tu tidak menjadi. Okay. Dan Nabi SAW pun kata, antum adra bi syu'uni dunyakum. Maksudnya kamu ni petani-petani, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Maksudnya kalau berkaitan dengan perkara duniawi ni, itu cuma satu pendapat daripada Nabi SAW. Pendapat duniawi yang tidak terikat dengan syariat. Tapi kalau Nabi cakap pasal syariat, solat macam mana, zakat macam mana, so itu syariat. Itu kita tak nafikan, kena ikut. Tapi bila Nabi cakap berkaitan dengan umur duniawi, so itu adalah pendapat Nabi sebagai manusia juga. Kan? So itu yang kita nak fahamkan. Okay? So itu yang dimaksudkan dengan yang keluar daripada mulut Nabi SAW. Okay. Kita pergi kepada perenggan yang bawah lagi tu. Okay. Okay. Menurut keterangan Raghib orang Isfahan. Okay. Sebenarnya nama dia panggilan dia Ar-Raghib Al-Asfahani. Ar-Raghib Al-Asfahani ni dia ada satu kitab yang ceritakan tentang perkataan-perkataan dalam Quran. Okay. Dia seorang ahli bahasa yang terkenal. Okay. Nama yang diberikan untuk zat yang maha kuasa itu ialah Allah. Kalimah ini telah dipakai oleh bangsa Arab untuk yang maha esa. Kat sini kita selit sikit tuan-tuan dan puan-puan berkaitan perkataan Allah. Kita ni hidup kan, kita duduk Tuhan kita Allah kan. So apa asal usul perkataan Allah kan? So kita cuba kenal kan asal usul perkataan Allah tu sendiri. Okay. Dalam bahasa Arab tu sendiri, Allah tu, okay, ni dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab tu Allah tu, tuan-tuan dan puan-puan kena faham bila saya sebut dalam bahasa Arab, tak semestinya dalam fahaman Islam. Sebabnya sebelum Islam datang, ini khusus pada zaman Nabi lah. Sebelum Islam datang, sebelum Islam, syariat-syariat lain tu dah ada dah. Allah dah turunkan syariat melalui Nabi Musa, Nabi Isa. Bukan saya nak kata Islam ni baru, bukan. Syariat tu dah mula lama dah. Tapi di Mekah tu sebelum Islam tu datang,
sebelum Islam tu datang pun mereka dah bercakap dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni dah lama dah kan. Bukan start pada Islam baru ada bahasa Arab kan. Okay, jadi perkataan Allah tu memang orang Arab dulu maksudkan Allah itu adalah yang Maha Esa, Tuhan. Tuhan. Okay, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan lah. Yang Maha Esa ni maksudnya tidak ada yang selain daripadanya. Macam tu. Okay. Kemudian kalimah Allah itu adalah perkembangan daripada kalimat Al-Ilah. Okay, sebenarnya perkataan Allah tu kalau bahasa Melayu, kalau bahasa kita ejek A-L-L-A-H lah kan. Tapi dalam bahasa Arab alif lam lam ha kan. Okay, sebenarnya asalnya adalah perkataan Al-Ilah. Al-Ilah. Kan kita baca la ilaha illallah kan. La ilaha. Tiada Tuhan melainkan Allah kan. La ilaha. Ilah tu maksudnya Tuhan lah. So Al-Ilah. Itu asal perkataan Allah SWT. Okay. Yang dalam bahasa Melayu kuno dapat diertikan dewa atau Tuhan. Ini sebab Hamka ni orang Indonesia kan, kita serumpun lah kan. Kita ada bahasa-bahasa Sanskrit, bahasa-bahasa dulu lah. Hamka banyak sentuh cerita-cerita bahasa Jawa lah, bahasa apalah kan. Itu pun saya sikit tuan-tuan. Bila saya baca pun, alamak ni dah masuk Jawa. Dah masuk Jawa, saya pun larilah. Sebabnya tak faham sangat kan. Bila masuk perkataan Jawa-Jawa ni kan. Jadi Hamka dimasukkan, diselitkan benda-benda ni. Okay. Segala sesuatu yang mereka anggap sakti dan mereka puja, mereka sebut dengan Al-Ilah. Orang Arab jahiliah dulu, mana-mana dewa dia akan panggil Al-Ilah. Al-Ilah maksudnya, kalau kita terjemah tu, Tuhan, Al-Ilah. Bahasa Inggeris tu, Al-Ilah tu dia the God. Dalam bahasa Arab, kalau ada perkataan Al-Quran. Apa lagi? As-Sama, langit kan. Al-Ard. Alif lam tu dalam bahasa Inggeris dia yang THE tu, the. Dia maksudnya the only one, Al. Itu dia Al. So ilah mana-mana Tuhan. So Al-Ilah, the God. Dia macam Tuhan yang satu tu lah yang dia rujuk tu. Okay, tapi ini fahaman Arab jahiliah. Mereka memakai perkataan Al-Ilah. Okay. Dan kalau ingin menyebut Tuhan yang banyak, dia ada istilah dia lah, dia plural kepada ilah tu. Okay. Akan tetapi fikiran murni mereka telah sampai pada kesimpulan bahawa dari Tuhan-Tuhan dan dewa-dewa yang mereka katakan banyak itu, hanya satu jua yang maha kuasa, maha tinggi dan maha mulia. Ini adalah pemikiran orang Arab jahiliah sendiri, yang mana fitrah kita ni sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang manusia, fitrah kita percaya bahawasanya Tuhan tu sebenarnya ada satu saja. Kita yang Islam ni memang Alhamdulillah kita confirm percayalah Tuhan kita memang satu, Allah. Tiada yang lain melainkan Allah. Yang ni Hamka nak cerita orang Arab jahiliah, mereka ni banyak Tuhan, mereka banyak berhala. Zaman Nabi Ibrahim sendiri pun, yang Nabi Ibrahim pecahkan berhala umat dia kan, sebab dia orang banyak sangat Tuhan. Tapi bila dah banyak-banyak Tuhan, at the end dia orang percaya bahawasanya ada satu Tuhan yang paling berkuasa. Ni orang Arab jahiliah ni, dia tak boleh nak buang tuan-tuan dia yang lain-lain tu. Cumanya dia tak boleh nak buang tuan-tuan dia yang banyak tu. Last sekali end up dia buatlah satu Tuhan yang paling berkuasa. Tuhan terhadap semua Tuhan-Tuhan. Macam tu pula kan. Macam banyak Tuhan pula. Macam tu juga dalam pemahaman Greek yang kita tengok dan cerita-cerita Hollywood, cerita-cerita Mak Saleh ni, ada Tuhan Zeus, Tuhan Hades, Poseidon dan sebagainya tu kan. So, semua tu bagi dia orang Tuhan, tapi Tuhan yang paling atas sekali tu Zeus, Tuhan paling atas sekali. So dia ada ranking pula dengan Tuhan-Tuhan ni. So itulah mereka. Mereka walaupun dia ada banyak Tuhan, end up hujung-hujung mereka akan cuba untuk mengesakan satu Tuhan yang paling berkuasa. Macam tu. Okay. Dan supaya lebih khusus kepada yang esa itu, mereka cantumkan di pangkalnya alif dan lam. Alif lam tu al, maka menjadilah al-ilah. Okay. Lalu mereka membuang hamzah yang di tengah, al-ilah menjadi Allah. Yang ni kalau ada whiteboard saya boleh tulis sikit kot, akan nampak lagi lah. Okay. Sebenarnya asal dia al-ilah kan. Al-ilah kalau nampak dalam slide kita tu, dalam skrin kita ni, ada perenggan yang baris yang 1, 2, 3, 4, 5 daripada bawah tu, dekat dengan kurungan tu, alif lam ta'rif kan. Okay, bawah itu ada al-ilah menjadi Allah tu kan. Okay. Kat situ Hamka dia tulis kat situ al-i-lah kan, al-ilah kan. Itu yang asal dia, al-ilah. Tapi
orang Arab ni dia memang dalam kaedah bahasa Arab kadang-kadang kita ringkaskan. So kita buang i tu, al-ilah, kita buang i. So jadi al-lah, asalnya al-ilah, kita buang i, dia jadi Allah. Allah tu last sekali Allah lah. So itu asal perkataan Allah. Asal perkataan Allah daripada al-ilah, the God. Itu al-ilah. Tapi kita bukan masukkan al-ilah macam masyarakat apa ni, Arab Jahiliyah lah. Dia orang al-ilah, dia orang tu maksudnya dia ada Tuhan-Tuhan, and then dia ada the God yang paling tinggi, al-ilah. Kita tak. Kita memang Tuhan yang esa hanya satu, Allah SWT. Allah. Al-ilah tu merujuk kepada Allah SWT. Okey. Itu yang dimaksudkan, itu yang dipahami oleh kita sebagai umat Islam. Okay, boleh, So itu asal perkataan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu itulah asal perkataan Allah Subhanahu wa taala. Okay, ada masa sikit lagi insya-Allah kita cuba masuk kepada saya skip muka surat 88, 89 saya skip, kita terus masuk ke muka surat 90 menceritakan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Jadi kita dah masuk bismillahi, okay, bismillahi. Kemudian kita masuk Ar-Rahmani Ar-Rahim. InsyaAllah baki masa yang ada ni kita cuba tengok setakat mana kita dapat sampai. Okay. Setelah itu muka surat 90. Muka surat 90. Okey. Setelah itu diiringkanlah menyebut nama Allah itu dengan menyebut sifatnya iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua nama sifat itu adalah dari satu rumpun iaitu rahmah. Perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau tuan-tuan dan puan tengok ejaan dia kan Ar-Rahman, alif lam ra ha mim nun. Ada alif kecil lah kan, man. Ar-Rahim pun alif lam ra ha ya mim. Kedua-duanya berasal daripada rahama. Perkataan bahasa apa ejaan dia ra ha ma. Mau masuk rahmah. Kan rahmah, kasih sayang. Okey. Okey. Yang bererti murah, kasih sayang, cinta, santun dan perlindungan. So itulah yang dimaksudkan dengan Rahman, Rahim. Persoalan dia adalah kenapa dalam banyak-banyak 99 nama Allah, kenapa Allah pakai Ar-Rahmanir Rahim? Kenapa tak Bismillahil Azim, Bismillahil Hakim? Kan ada banyak lagi. Kenapa pakai Bismillahirrahmanirrahim? Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam Quran kan ada banyak nama-nama Allah kan. Innahu Sami'un Alim, Innahu Alimun Bizatis Sudur kan, Alim kan, macam-macam. So nama-nama Allah ni dalam pengajian Islam kalau kita kaji tafsir kan, sebenarnya Allah sebut nama-nama Allah tu bukan sebut saja. Sebab nama Allah ni ada banyak, 99. Tapi kenapa Allah sebut nama Allah yang tu spesifik dalam ayat yang sekian tu? Sebenarnya ada rahsia di sebaliknya. Yang ni insyaAllah nanti bila kita baca, nanti kita jumpa, kita akan nampak kenapa Allah pilih nama yang ni. Daripada 99 nama tu, takkan Allah macam random je kan, pilih lah mana-mana, oh yang ni dah pernah pakai lain lah. Tak. Semua benda yang Allah buat dalam Quran ni, semua benda yang Allah SWT sampaikan dalam Quran tu ada rahsianya dan ada tafsirannya. Bukan saja-saja. Okay. Kenapa disebut Ar-Rahmanir Rahim? Okay, kita tengok dalam perenggan yang seterusnya tu. Yang ini adalah pendapat Hamka. Hamka kata hal ini dapatlah difahami jika kita kaji pengkhayalan orang yang masih sederhana peradabannya, primitif tentang Allah. Sebagaimana kita katakan tadi, kepercayaan akan adanya zat yang maha kuasa adalah sama tumbuh dengan akal manusia. Akan tetapi sebahagian besar mereka menggambarkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang amat ditakuti atau menakutkan, seram dan kejam yang orang terpaksa memujanya kerana akan murkanya. Okay. Yang ni Hamka nak bagi satu logik lah kan. Hamka kata kenapalah Ar-Rahmanir Rahim yang Allah SWT pilih. Okay. Hamka kata kalaulah seseorang itu yang pengkhayalan orang yang masih sederhana peradabannya ataupun primitif terhadap Allah, maksudnya kalaulah ada orang yang sama ada baru masuk Islam ataupun orang yang kepercayaannya pada Tuhan tu masih lagi di tahap yang rendah kan. Kalau orang tu memang dah percaya, beriman dengan Allah SWT, dengan betul-betul beriman, dia tak ada masalah. Dia tahu Allah tu maha pemurah lagi maha penyayang. Dia tahu walaupun Allah SWT tu maha pemurah lagi maha penyayang, Allah tu juga yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, berkuasa dan sebagainya kan. Okay. Itu tak ada masalah.
Cerita dia adalah Hamka kata kalau orang tu dia mempunyai tahap keimanan yang masih lagi rendah. Okay? Tapi dalam masa yang sama dia percaya bahawasanya ada zat yang maha kuasa. Kan? Sebab akal manusia pasti akan jumpa bahawasanya kehidupan ni pasti akan bertuhankan. Okay? Maksudnya kan kita ada golongan atheist yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi golongan atheist yang tidak percaya kepada Tuhan ni, kalau dia berfikir dalam dan lebih jauh, dia akan jumpa bahawasanya kalau tak ada Tuhan, siapa yang cipta segala-galanya ni kan? Kalau nak cerita Big Bang ke apa sebagainya pun, nanti mesti akan ada penghujungnya. Yelah, hujung sekali tu siapa yang cipta ni? So dia akan ada hujungnya tu yang diorang akan sampai kepada Allah SWT. Kan? Bila kita, nauzubillah lah kan, bila orang tu lemas, tenggelam kan, dia cuba untuk mengharapkan ada satu kuasa yang akan menyelamatkan dia. So, kuasa tu apa? Kuasa tu adalah Tuhan lah. Kuasa Tuhan lah yang akan menyelamatkan dia kan. Ada orang tu berada buntu, hilang dan sebagainya, dia mengharapkan satu kuasa, satu keajaiban berlaku. Dia jumpa balik barang dia dan sebagainya. So keajaiban tu apa? Kuasa Allah SWT. Kuasa Tuhan. Okay? Dan kita percaya satu Tuhan je, iaitu Allah SWT. Okay? Jadi orang yang baru nak percaya pada Tuhan, mereka menyangka bahawasanya Tuhan yang diorang sembah ni adalah satu Tuhan yang ni Hamka kata, Tuhan yang ditakuti, menakutkan, seram, kejam, yang terpaksa untuk kita memujanya kerana kita takut dia akan murka. Kan? Macam dalam fahaman Greek tu, mereka menyembah Tuhan Greek mereka tu dalam ketakutan. Sebab Tuhan mereka tu sangat tegas lah, menakutkan lah. Sebab itulah dia sedekah, dia sembelih binatang lah. Dia macam ni dia kata, sembelihan kerana Tuhan itu hauskan darah lah. So mereka beriman dengan Tuhan mereka tu dalam keadaan ketakutan. So diorang beriman tu bukan disebabkan sebabkan diorang takut pada Tuhan, tapi dalam diorang takut pada Tuhan tu, diorang nak permintaan diorang tu ada. Contohnya nak rezeki dan sebagainya apa ke. So mereka beriman dalam keadaan ketakutan. So diorang sacrifice lah. Kata kalau sacrifice harta, kena sacrifice harta. Dalam keadaan ketakutan. Tapi itu berbeza dengan Allah SWT. Allah SWT, memang Allah SWT minta kita takut kepadanya dalam erti kata takwa, kan, takut untuk melakukan maksiat. Tapi dalam masa yang sama, Allah SWT nak kita kenal dia sebagai seorang Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bila kita beriman, kita berdoa dengan Allah SWT tu, kita berdoa dengan penuh rasa kasih sayang, berdoa dengan kita bersangka baik dan kita tahu yang Allah SWT pun sayang kat kita dan Allah SWT berikan apa yang kita nak. So itu gambaran Tuhan yang Allah nak bagi pada kita. Allah bukan nak gambarkan dia sebagai satu Tuhan yang menakutkan sahaja semata-mata, tapi Allah nak kita tahu yang dia maha pemurah lagi maha penyayang, maha pengampun. Dengan manusia pun Allah SWT lagi pengampun kan. Manusia pun kadang-kadang memaafkan, tapi ada sampai tahap diorang pun sakit hati tak memaafkan, tapi Allah tu lebih memaafkan. Kan? So itu gambaran yang Allah SWT bagi. Sebab itulah Allah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Orang baru je nak masuk, nak baca Quran, takkan nak terus garang-garang kan. So Allah bagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanlah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okay? Maka seketika bacaan dimulai dengan menyebut nama Allah dengan kedua sifatnya yang Rahman dan Rahim, mulailah Nabi Muhammad menentukan perumusan baru yang benar tentang Allah. Sifat utama yang terlebih diketahui dan dirasakan oleh manusia ialah bahawa dia Ar-Rahman dan Rahim. So bila ada bukanlah kata ada pilihan, bukan kata ada pilihan Tuhan tapi kalau ada pilihan, bukan kalau ada pilihan, maksudnya Tuhan yang Rahman Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dengan Tuhan yang menakutkan, mestilah kita sembah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kan. Tapi bukan maksud saya nak kata ada dua Tuhan tapi nak katanya itulah dalam Islam kita beriman dengan Tuhan kita, satu-satunya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita bukan seperti orang lain ataupun fahaman agama lain yang ada menyembah Tuhan mereka kerana mereka takut dengan Tuhan mereka, takut tapi nakkan sesuatu. So dia pun sacrifice lah, bagilah macam-macam. Okay, dengan nama Allah SWT, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya, maka utusannya Muhammad SAW telah menyampaikan seruan ini kepada manusia. Perenggan yang bawah sekali ni. Yang lebih dahulu mempengaruhi jiwa ialah bahawa Allah itu pemurah dan penyayang, bukan pembenci dan pendendam, bukan haus pada darah pengorbanan. Okay? Bukan pembenci dan pendendam, bukan haus pada darah
pengorbanan. So, maksudnya Tuhan kita ni, Allah SWT, bukanlah Tuhan yang memerlukan kepada pertumpahan darah lah, sacrifice lah untuk dia kan. Maksudnya pertumpahan darah untuk dia. Kita kena faham apa, nanti tertukar pula kita raya haji dah dekat kan. So tu kita sembelih tu bukan kena tumpahkan darah tu. Ya, kita sembelih tu untuk kita. Bukan kita sembelih tu sebab Allah nakkan darah tu. Allah SWT dia tidak berkeinginan kepada apa-apa. Sebab tu saya kata kalaulah satu bumi ni pun tak sembah Allah SWT, sedikit pun tidak menjejaskan Allah SWT. Kalau dalam fahaman Tuhan Greek tu, bila Tuhan itu tidak lagi disembah, maka dia pun dah jadi tak berkuasa, dia jadi lemah. Sebab dia dilupakan oleh manusia, so Tuhan tu dia jadi tak berfungsi. Macam mana pula Tuhan boleh jadi tak berfungsi kan? Macam mana pula Tuhan boleh mengharapkan orang nak sembah dia baru dia jadi aktif? Itu bukan Tuhan lah, dia lemah lah kan. Tapi Allah SWT dia tidak sedikit pun rugi terhadap apa yang kita lakukan. Kita semayang 5 waktu pun untuk kita, pahala untuk kita. Kita tak semayang pun sedikit pun tidak merugikan Allah SWT. Kita puasa 30 hari tu untuk kita. Kalau kita tak puasa pun Allah SWT tidak rugi apa-apa. Samalah macam pertumpahan darah tadi. Kita korban tu adalah untuk kita. Kita yang berkorban, kita yang bersedekah untuk kita. Kalau kita tak berkorban pun tak ada efek pada Allah SWT. So itu maksud dia dekat sini Dan contoh yang diberikan Nabi itu pula lah yang kita ikuti, iaitu memulai segala pekerjaan dengan nama Allah yang mempunyainya beberapa sifat yang mulia, di antaranya Rahman dan Rahim. Maka di dalam bacaan itu tersimpulah suatu pengharapan atau doa, moga-moga apa sahaja yang kita kerjakan mendapat kurnia Rahman dan Rahim daripada Allah SWT. So saya kata setiap amalan yang kita lakukan, kan kita cubalah, walaupun tak dapat semua kan. Takkanlah setiap masa pun bismillah, 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 bismillah kan. Tapi kalau boleh, apa salahnya kan? Itulah yang lebih baik. Saya ingat dulu waktu saya sekolah menengah dulu dekat Kelantan dulu, ada satu kedai goreng pisang makcik ni dekat Kok Lanas. Saya dengan kawan saya panggil kedai goreng pisang tu makcik bismillah. Sebab memang hebat lah makcik tu. Setiap pergerakan dia ambil plastik, dia buka plastik, dia pegang pengepit, dia ambil, kalau kata beli goreng pisang tu, dia ambil satu-satu tu, memang dia akan bismillah, bismillah, bismillah. Yang kita boleh dengar, kan? Yang kita tak dengar adalah hati, wallahu alam lah, lagi banyak kan. Memang dia ambil plastik, bismillah, dia buka bismillah, bismillah, bismillah. Memang itu zikirnya kan. Semoga makcik tu diberikan keberkatan lah pada hidup dia kan. So memang kita panggil kedai tu makcik bismillah. Memang dia cuba, dia boleh buat dia kan. Jadi kalau kita pun, kalau kita tak dapat banyak, at least dalam satu hari tak dapat satu bismillah kan, buka pintu bismillah dan sebagainya kan. So lagi banyak, lagilah bagus. So semoga dengan adanya keberkatan. Sebab kita tak tahu kan, kita bawa kereta kan, banyak kali saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun banyak mengalami kan. Kita bawa kereta, kadang-kadang kita terlelap, kadang-kadang kita tak tahu ada kita tersalah masuk jalan ke apa ke. Maksudnya nak katanya kecelakaan itu ada di persekitaran kita kan. Kata malang tu tidak berbau kan, benda tu ada. Tapi kita tak sedar bahawasanya dengan keberkatan Allah SWT bagi, ataupun dengan pertolongan Allah SWT, kita diselamatkan daripada benda-benda itu kan. Berapa kali kita bawa kereta kadang terlelap kan, pagi-pagi dan sebagainya, ataupun balik kerja penat sebagainya kan. Kita tak tahu. Tapi dengan bismillah, ya Allah, dengan nama Allah ni aku balik ya Allah. Aku penat ni tapi aku balik ya Allah, dengan nama Engkau selamatkanlah perjalanan aku. Kan? Dengan nama Allah, ya Allah, aku keluar rumah ni, aku memerlukan rezeki, nak membiayai anak-anak, isteri, keluarga dan sebagainya, memerlukan tambahan rezeki kan, kita ada keperluan kita kan, ada masanya perlu ekstra dan sebagainya. Kita dengan bismillah tu, ya Allah Tuhanku, Engkau je lah yang boleh bagi aku, dengan nama Allah SWT, bukan dengan nama kita. Ya Allah Tuhanku, aku keluar ni confirm aku dapat ni sebab aku, bukan, tapi sebab Allah SWT. So itu falsafah dengan bismillah tu. Itu falsafah dengan bismillah tu sebab kita sentiasa remind diri kita, bukan kita yang menentukan, tapi Allah SWT yang bagi. Macam tu. So itu yang nak cakap. Sikit lagi nak habis dah, kita cuba habiskan bismillah ni jadi sebab tu dalam hadis yang Allah SWT, hadis yang Nabi SAW pernah berkata, Hamka pun ada letakkan kat sini. Dia kata kullu amrin dhi balin
la yubda'u bismillahi fahuwa aqta. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud oleh Abu Hurairah. Tiap-tiap pekerjaan yang penting, kalau tidak dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, maka pekerjaan itu akan aqta, percuma jadinya. Masa percuma kat sini sia-sia. Okay? Hadisnya ada riwayat lain lah, ajzam, aqta, abtar dan sebagainya. Maksudnya setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, dia akan jadi sia-sia. Apa maksud sia-sia ni? Sama ada sia-sia terus tak dapat, kan? Nak buat satu benda, bismillah, tak baca bismillah, memang confirm tak dapat, Allah tak bagi. Ataupun kita nak buat satu benda, kita dapat tapi tak, sebabkan tak baca bismillah, tak ada keberkatannya, kan? Kurang keberkatan, kurang pahalanya, kan? Tak sempurna jadinya. Contohlah memasak ke, contohnya kan, kita nak berniaga, buat kek dan sebagainya lah, contohnya kan, bila tak baca bismillah, na'udzubillah lah, kan, tiba-tiba mungkin ada benda yang berlaku sesuatu lah, kan, kek kurang sedap ke, kurang jadi ke, bukanlah saya kata itulah penentunya, kan. Kadang-kadang kita kita keberkatan tu, kita nak keberkatan tu, kan. So kita baca dengan bismillah. Kita buat kerja tu, kita buat satu kerja tu, kita nak propose satu benda ke, dengan baca bismillah tu, dengan harapan semoga cacat celah yang ada tu Allah SWT tutupkan. Benda tak mustahil, kan. Kita buat satu benda tu, benda tak mustahil akan ada cacat celahnya sebab kita manusia. Tapi sebab tu kita letak pengharapan kita pada Tuhan, semoga Allah berkati dan Allah tutup cacat celah tu, kan. Allah tutup cacat celah tu, bukan kita sengaja, tapi kita tak perasan. Semoga Allah tutup cacat celah tu, dan semoga orang yang terima tu dapat nampak yang baik-baik saja, insya-Allah, kan. Macam tu. So itu keberkatan tu, nak cari keberkatan tu yang payah, kan. Barakah tu, keberkatan. Okay. Jadi last sekali perenggan yang terakhir itu Hamka kata, maka marilah kita teladan contoh Allah, bahawa surah-surahnya atau ayat-ayat yang diturunkannya kepada kita dimulai dengan menyebut namanya, iaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah SWT sendiri, dia yang mula setiap surah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah mula dengan nama dia. Apatah lagi kita makhluk, lagi-lagi lah kita kena mula sesuatu dengan nama Tuhan. Okay? Jadi itulah hari ini, insyaAllah kita berhenti sampai di sini saja. Baru satu ayat, jadi kita baru satu ayat, iaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah nanti kita akan sambung dengan ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa dalam perjumpaan kita yang akan datang. So saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang kurang daripada kekurangan diri saya sendiri, semoga Allah SWT ampunkan, dan semoga Allah SWT tambah baik lagi untuk manfaat kita bersama. Saya pun bila baca tafsir ni, saya pun menambah ilmu saya sendiri, dan juga saya cuba bukan mengajar, memang hari ini pun saya berkongsi, saya kongsikan, kita baca sama-sama tafsir Hamka ni insyaAllah, dan kita cuba habiskanlah. Okay. Jadi setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu